Sekarang saya jemput Yang Berhormat Setia Wangsa, kemudian diikuti oleh Yang Berhormat Tebrau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Yang di-Pertua. Setia Wangsa ingin turut serta dalam perbahasan RMK 12. Negara kita sekian lama ada isu-isu struktural yang sedia ada. Soal kemiskinan kota dan bandar, kemiskinan kota dan desa, jurang kaya miskin, masalah alam sekitar, soal pekerja. Tetapi isu-isu ini menjadi semakin ketara dan semakin melebar apabila kita berdepan dengan pandemik COVID. Saya menyambut baik hasrat Perdana Menteri untuk mengatasi perkara ini sebagaimana yang diluahkan di dalam RMK 12. Namun, pendekatan dan toolkit dengan izin masih sama. Sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Keluang sebentar tadi, apakah moonshot ataupun wawasan besar RMK 12? Saya merasakan perlu untuk kita mengadakan satu Majlis Perundingan Negara kali kedua, MAPEN atau NCC 2.0, untuk mencari wawasan baru atau zaman ini untuk menjawab persoalan-persoalan yang berbangkit pada hari ini. Ini sebagaimana penggubal-penggubal rancangan Malaysia kedua dahulu meletakkan dasar ekonomi baru sebagai moonshot yang melihat kepada persoalan dan cabaran yang ada pada era tersebut. Dan ini disebut tadi oleh Kulai. Justru dengan berlatar belakangkan pandemik COVID di satu sudut dan quote-unquote genjatan senjata memorandum Kerajaan Persekutuan Pakatan Harapan, saya merasakan inilah masa sesuai untuk kita mengadakan satu perbincangan dan dengan itu melihat apa persoalan-persoalan sebenar dan seterusnya menggagaskan dasar yang relevan. Dalam masa yang pendek ini saya ingin fokus kepada 4 perkara. Pertahanan, pekerjaan, ekuiti Bumiputera dan juga pendidikan. Dalam soal pertahanan, saya berharapkan butiran dasar industri pertahanan dan keselamatan negara, DIPKN, yang disebut di dalam RMK 12. Sebelum ini, ketika dipanggil sebagai DIPN, kami difahamkan ia akan siap menjelang hujung tahun ini. Saya juga berharap dokumen ini dapat dibentangkan di Parlimen terlebih dahulu untuk membolehkan wakil-wakil rakyat membahaskannya sebelum ia dilaksanakan. Saya juga ingin mendapat maklumat terkini mengenai rangka tindakan kapasiti pertahanan RTKP dan Pelan Pelaburan Pertahanan Negara ataupun 3PN. Kita perlu ambil pengajaran dari projek Literal Combat Ship LCS yang terus membelenggu kita sehingga ke hari ini dan telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Port Dickson semalam. Ketika projek itu dimulakan pada 2011, kosnya sudah pun 9 bilion ringgit, antara perolehan pertahanan terbesar dalam sejarah negara. Dan ia patut siap pada tahun 2019. Tetapi kita berdepan masalah sehingga hari ini. Ketika saya menjawat jawatan sebagai pengerusi Jatuhan Kuasa Pilihan Khas Pertahanan, kami dapati antara cabaran LCS termasuklah keperluan untuk mengikuti dasar program kolaborasi industri ICP yang ditetapkan oleh pihak perbendaharaan. Sepatutnya ruang diberikan untuk pengecualian kepada ICP dalam kes-kes melibatkan soal strategik dan pertahanan yang lebih mustahak. Yang terjadi ialah yang dikejar tak dapat, kita nak dapat kapal, yang dikendong berciciran, kita pun tak dapat industri pertahanan yang baik. Jika keperluan pertahanan lebih utama, isu industri harus diletak nombor 2. Dan dalam hal ini, ia melibatkan satu vendor yang ada banyak masalah. Difahamkan antara perkiraan projek LCS diberikan kepada Boston Naval Shipyard adalah kesinambungan NGPV yang bermula pada akhir tahun 1990-an dan hangat dibincangkan di Parlimen suatu ketika dahulu. Kerana dalam kes itu, hanya 6 kapal yang siap daripada 27 yang dirancang. Dalam sesi pendengaran kami, BNS mengakui 396 juta ringgit
bayaran tuntutan LCS digunakan untuk selesaikan hutang NGPV. Ini dipanggil gali lubang, tutup lubang. Kerajaan juga seharusnya benar-benar serius dalam mempertahankan kedaulatan negara dan sikap berkecuali yang menjadi identiti kita sekian lama. Seterusnya dalam soal pekerja, saya menyambut baik sasaran untuk meningkatkan peratusan upah kepada 40% KDNK. Ini adalah perkembangan yang positif. Namun yang perlu adalah soal kesungguhan dan dasar yang sesuai. Dasar pro pekerja lebih baik sebenarnya untuk membantu golongan Bumiputera yang susah berbanding penekanan dalam soal equity. Majoriti pekerja B40 adalah orang Bumiputera. Majoriti orang Bumiputera adalah pekerja. Kalau kita melihat dalam RMK 11, hanya 1 dari 6 sasaran multidimensi yang tercapai, iaitu produktiviti pekerja. Ini seiring laporan Bank Negara 2018 yang mengatakan output pekerja di Malaysia sebenarnya lebih tinggi daripada negara-negara penanda aras seperti Singapura, UK, Amerika dan Jerman. Ini memberi andaian bahawa anggapan pekerja kita tidak produktif, tidak layak dibayar gaji lebih tinggi adalah satu perkara yang palsu. Justru yang kita harus lihat pada hari ini juga ialah tentang soal penswastaan pekerja-pekerja. Misalnya pekerja pembersihan dan keselamatan di agensi-agensi kerajaan yang bukan sahaja membebankan pekerja, malah merugikan kerajaan. Jaringan Pekerja Kontrak Kerajaan, JPKK, telah melakukan kajian yang mendalam tentang soal ini. Kaki tangan pembersihan di hospital kerajaan yang berkhidmat menerusi kontraktor swasta dibayar gaji minima 1,100 ke 1,200, tetapi sekiranya mereka bekerja dengan kerajaan, mereka akan dikategorikan sebagai pembantu operasi dan dibayar gaji 1,216 sehingga ke 2,983 ringgit. Pada tahun 2015, konsesi 10 tahun diberikan oleh KKM kepada anak syarikat UEM Agenta Berhad. UEM Agenta adalah milik GLC, UEM Group. Pendapatan CEO UEM Agenta pada tahun 2017 adalah 1.993 juta ringgit setahun atau 5,460 ringgit sehari. Seorang kaki tangan pembersihan hospital memerlukan 5 bulan untuk mendapat gaji sehari CEO UEM Agenta. Pengawal keselamatan sekolah pula bekerja 12 jam sehari termasuk kerja lebih masa wajib 4 jam sehari. Ini membolehkan kontraktor menggunakan 2 shift berbanding dengan pengawal keselamatan kerajaan yang mempunyai 3 shift 8 jam. Mereka juga berdepan masalah gaji tak dibayar, gaji di bawah gaji minima dan pembayaran gaji yang lambat. Pada tahun 2019 dianggarkan KPM, Kementerian Pendidikan, membayar 1.51 bilion kepada kontraktor keselamatan dan dianggarkan jumlah pembayaran yang sampai kepada pekerja adalah sebanyak 1.014 bilion. Ada premium setengah bilion di situ. Dan soal equity, Tuan Yang di-Pertua yang hangat diperkatakan, sebagaimana banyak dibincang, kenaikan ketara. Ya, sebenarnya equity bukan Bumiputera menurun, equity asing menurun sedikit, equity Bumiputera meningkat sedikit. Peningkatan ketara adalah nomini. Kerajaan wajib mencari jalan untuk membutirkan siapa nomini ini. Nomini biasanya digunakan untuk melindungi siapa pemilik atau dengan izin, beneficial owner sebenar. Nomini juga seringkali digunakan untuk melarikan cukai, pengubahan wang haram, malah rasuah. Pada masa yang sama, saya melihat kepada statistik pelaburan ASB yang menggambarkan bagaimana pendekatan selama ini harus diubah untuk zaman ini. ASB hanya boleh dicarum oleh Bumiputera. 76.9% atau 7.4 juta pemegang unit mempunyai saiz unit di bawah RM5,000 mengikut laporan tahunan ASB 2018.
hanya 0.24% mempunyai saiz pegangan RM500,000 RM1 ke atas. Seterusnya, kalau kita lihat, ada penambahbaikan jurang kaya dan miskin di Malaysia secara keseluruhan dari 1970 kepada tahun 2016. Pekali Gini tahun 2016 ialah 0.399. Lagi rendah, lagi baik, lagi saksama. Tetapi pekali Gini akaun ASB adalah 0.84. Justru pengenalan dividen ihsan yang dibuat oleh ASB pada tahun 2020 kepada 30,000 unit pertama perlu dijadikan mekanisme kekal untuk memastikan ASB terus relevan untuk membantu golongan Bumiputera B40 dan M40, bukan Bumiputera elit. Saya juga nak sentuh tentang tabung haji. Tak sempat pergi detail, tetapi dalam kes tabung haji, kita ada seorang individu yang mencarum 190 juta ringgit di dalam tabung haji. Makna kalau tahun 2017, hibah 4.5%, hamba Allah ni dapat 8 juta ringgit hibah. Sebab itu yang berhormat sekalian, kita perlu ada anjakan daripada andaian-andaian lama yang mendasari banyak dasar-dasar kita. Ada banyak andaian lama lapuk yang ada, yang dibentuk oleh dilema Melayu, oleh revolusi mental, yang sudah dijawab secara menyeluruh oleh Allahyarham Syed Hussein Alatas di dalam mitos Pribumi Malas. YB minta rumuskan, YB. Seterusnya, yang berhormat sekalian, saya setiawangsa hanya ingin membawa soal pendidikan dan ingin memfokuskan kepada kawasan setiawangsa. Dalam soal ini, setiawangsa ingin menekankan bahawa soal bangunan daif, bangunan usang bukan hanya wujud di kawasan luar bandar. Kawasan setiawangsa ini tidak jauh dan yang dipetua pun tinggal di kawasan Parlimen Setiawangsa. Saya bagi contoh, Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Setapak yang dibina tahun 1958. Antara bekas pelajar ialah ahli Parlimen Tuaran dan juga ahli Parlimen Gombak. Sebagai Menteri Kanan paling kanan, saya harap Yang Berhormat Gombak bolehlah minta Menteri Kanan Pendidikan membaiki sekolah yang ada banyak masalah anak-anak, ada dewan usang tanpa pengudaraan baik dan juga dewan kuliah yang tidak dapat digunakan. Begitu juga SMK Puteri Titiwangsa 1969. Dewan terbuka yang telah dijanjikan sekian lama masih belum dibina dan mengalami masalah keputusan terputusnya bekalan elektrik kerana masalah dawai elektrik. Begitu juga sekolah SMK Padang Tembak dan SMK Taman Setiawangsa. Jadi yang nak ditekankan di sini, Setiawangsa berharap pihak kerajaan dapat memberi perhatian kepada sekolah-sekolah yang daif, yang uzur, yang bukan hanya ada di kawasan luar bandar tetapi juga di kawasan ibu kota sendiri. Terima kasih.